Recording of broadcast. For our one, two. Tadi. Okey. Tadi. Jadi kau pas kita. Tina, ya, sikit ini. Okay, so. No. I just. Okey, kamu nampak tadi? Tadi video cerita tentang apa? Nampak tak video di jalan? Video di jalan raya. Okey, kamu boleh faham, boleh nampak apa yang ada di jalan raya. Boleh nampak? Jadi soalan teacher sekarang, apa yang kamu nampak dari video tadi? Apa yang kamu nampak? Cuba boleh cerita dekat teacher. Nampak apa tadi dalam video? Nampak lori. Nampak melintasi jalan. Betul. Lagi nampak apa? Nampak kereta. Ya, kereta dan lori. Siapa nampak kereta? Ya, ada traktor, ada orang kayuh basikal. Betul? Okey. Jadi itu semua yang kamu nampak. Kamu nampak tadi ada banyak kenderaan. Betul tak? Kereta, traktor, lori, kan? Basikal, motor. Kemudian kamu nampak tak ada papan tanda isyarat? Ada tanda berhenti, ada tanda lampu isyarat, ada tanda basikal, kan?
ada beberapa tanda, papan tanda tadi ya di jalan raya dalam video tadi. Kemudian kamu nampak tak cerita ibu dan anak nak melintas jalan raya? Kan? Macam mana ibu dia pegang tangan anak, apa yang ibu dia buat sebelum melintas jalan raya. Okey, jadi kita nak tengok. Ceritakan kepada teacher apa jenis kenderaan yang kamu nampak. Ada tak nampak kereta yang banyak? Ada. I nampak benda. Kan Tapi I nampak berwarna-warni. kereta. Lepas tu ada belakang jadi rumah. Kan? Ada kereta sport, ada kereta yang biasa, ada kereta yang hebat, macam-macam. Kan? Kemudian ada tak sesiapa yang nampak bas? Bas, ya, ada bas besar tadi ya. Kemudian ada sesiapa nampak beca tak dalam cerita tadi, video tadi? Okey. Beca juga kayuh di jalan raya. Banyaknya kenderaan di jalan raya. Okey. Ada tak ambulans? Ada tak ambulans tadi? Ambulans juga kenderaan yang lalu di jalan raya. Okey. Ada tak nampak motosikal? Mesti orang nampak kan? Kamu nampak seorang anak dia pegang ayah, peluk ayah kan? Ayah yang bawa motosikal. Dan inilah teacher cakap. Siapa yang nampak tadi? Ada traktor, jentolak. Ya? Ya Hana? Teacher, tadi ayah Hana kan ada motorcycle. Motosikal. Okey. Kita akan belajar cara yang betul bila naik motosikal. Okey. Siapa nampak lori begini, lori yang biasa ya, lori 3 tan. Ini lori trailer. Kamu mesti pernah nampak. Ya, lori Apa lori trailer? ni dia sangat panjang, bawa barang yang banyak dan berat. Dan kalau dia nak pusing tu, lebih baik kereta Hana jangan duduk dekat-dekat. Sebab dia perlu ambil luas yang banyak bila dia nak pusing. Okey? So inilah contoh. Teacher, masa Hana jalan, Hana nampak banyak lori. Kan? Ada banyak lori di jalan raya. Jadi bermacam-macam kenderaan di jalan raya. Okey, sekarang papan tanda. Kamu nampak tak tadi tanda ini? Dekat luar kalau kita dapat naik kereta bila dah habis PKP, kamu akan nampak ya. Ini lampu isyarat, ada lampu isyarat yang ada nombor. Kan? Ini Semua lampu isyarat dia ada yang macam lain-lain. Ada yang ada traffic light. Macam ada macam tak ada nombor. Ya, lagi satu ada nombor dengan ada dua dekat sebelah. Okey. Nombor ni, apa tujuan nombor? Nombor ni dia akan kira masa. Bila jalan, ibu atau ayah akan mula bawa kereta. Dia akan kira masa. 1, 2, 3, 4. Kalau dia 30 saat, maknanya 30 saat boleh jalan. Okey? Jadi yang penting kamu tahu traffic light ada berapa warna kelas? Ada 3. Ada 3. Ya. Kita tengok warna dari bawah, iaitu warna hijau, kemudian warna kuning dan kemudian warna merah. Okey, semua orang. Teacher nak kamu pegang steering. Tahu pegang steering? Cuba kita nak bawa kereta sekarang. Ada warna hijau dan kuning. Hijau, kuning. Okey, pegang steering. Mana pegang steering? Steering. Buat macam tu. Kuning hijau. Okey, teacher akan bunyikan lagu. Bukan lagu lah. Teacher akan buat bunyi kereta bergerak. Bila lampu hijau, kereta bergerak. Kemudian ting, lampu kuning. Bila lampu kuning, apa yang kamu kena buat? Okey, bila lampu kuning. Tadi lampu hijau.
lampu kuning, kamu kena break. Kena bersedia untuk break, berhenti. Kemudian bila lampu merah, kereta diam, tidak bergerak. Bila kita bergerak waktu lampu merah, apa akan jadi? Kita akan terlanggar kereta yang lain. Sebab itulah sangat bahaya. Dan patuhi lampu isyarat ni sangat-sangat penting ketika kamu berada di jalan raya. Okey, ada nampak tanda ni tak kelas? Tanda berhenti ataupun tanda stop. Kan? Kadang-kadang di luar negara ada tanda stop, ditulis English. Okey, di Malaysia tanda berhenti. Okey? Maknanya ya. Teacher, Hana ada pernah nampak dekat hospital Atok Hana tempat cocok. Ya, vaksin kan? Hana tengok tempat vaksin. Okey, apa tujuan tanda berhenti? Apa tujuan? Kenapa ada tanda berhenti? Supaya kereta yang sedang bergerak, di situlah mungkin ada jalan T, jalan simpang, kena stop, tengok kiri, tengok kanan, barulah kita boleh bergerak semula. Sebab itulah ada tanda berhenti. Okey, siapa pernah nampak tanda ini? Kalau ada hantar abang pergi sekolah, ada hantar kakak pergi sekolah, mesti kamu pernah lihat tanda ni. Kan? Cuba tengok. Ini di luar. Ada tanda macam seorang dewasa. Tak pernah aku tengok. Ya, cuba pergi dekat sekolah-sekolah, biasanya kamu akan nampak. Ya, had laju 30 km sejam. Bermakna kawasan sekolah mesti dibawa perlahan. Kereta mesti dibawa perlahan. Kerana apa? Sebab di situ kanak-kanak sedang lalu lintas. Ada yang dari kanan nak lintas pergi kiri, masuk sekolah. Ada yang dalam sekolah nak lintas pergi kanan, nak pergi dekat kereta ibu ayah. Okey, Hana, kenapa? Okey ya. Nanti kalau ada soalan boleh tanya teacher sekejap lagi. Okey? So, awas kanak-kanak melintas. Ya, kamu ingat inilah tanda dia. Seorang dewasa pegang tangan anak. Okey. Siapa pernah nampak tanda ini? Warna merah. Warna merah, kemudian ada tanda tolak kan? Okey, dilarang masuk. No entry. Bermakna ini ialah kawasan-kawasan yang kamu tidak boleh masuk sesuka hati. Ya, mungkin dia ialah kawasan kubur. Bila kawasan kubur. Teacher. Ya. Kalau Arik nampak ada orang repair rumah, ada gambar yang ni, Arik tak pernah masuk. Ya, kenapa? Arik nampak. Mereka repair je. Ya, bila dia buat rumah tu dia pecah-pecah rumah kan. Bermakna no entry. It is not allowed for you to go. Ya, it is not allowed. Ya, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Bila nak habis? Bila nak habis? Bila nak habis? Sabar dulu. Lagi ya. Ada video. Bila nak habis? So, ini dilarang masuk. Okey, dan ini kamu nampak tadi kan ada seorang perempuan berbasikal dalam video. Ini mungkin jarang kamu tengok. Pergilah ke taman-taman akan nampak tanda ini. Bermakna lorong basikal. Kalau tiba-tiba motor nak naik ke jalan yang biru ni, boleh atau tidak? Tak boleh. Ya? Dan kerana dia khas untuk basikal. Ya, sebab basikal ni dia kita panggil apa? Pengguna jalan raya yang berisiko. Ya, mungkin kena langgar ke apa sebab dia tak ada brake yang sangat kuat dan dia pun kecil, kurus je kan kalau naik basikal. Kalau kereta besar kita boleh nampak. Sebab itulah ada laluan khas untuk mereka.
orang yang menaiki basikal. Okey. Dan ini kamu biasa nampak. Kalau ikut mama, ikut papa, ayah naik kereta, kamu akan nampak dia tulis macam ni. Ada 70, ada 80, ada 110, ya. Ini semua kilometer per jam. Bermaksud boleh bawa 90 je. Kamu pandai kan? Cuba tengok bila ayah ke bila mama bawa kereta, ada meter dekat depan. Dia macam jarum jam. Kan? Kalau dia tulis 80, bagi tahu mama. Oh mama, jangan lebih, mesti 80 sahaja. Kalau tidak, polis saman. Okey? Kalau kamu nampak dia tulis 110, biasanya kalau dekat jalan highway nak jadi hanya sampai 110 sahaja. Melebihi nilai had laju bermakna kena saman. Nanti kena tangkap kamera polis cukup. Kena saman. Sebenarnya had laju ini ditetapkan untuk apa? Untuk keselamatan. Boleh ke bawa laju-laju kalau lalu dekat kampung, jalan kampung tu ada banyak lembu melintas. Sangat berbahaya. Contohnya, okey, bolehkah kita lalu dekat kawasan sekolah tapi kita bawa 100? Tadi teacher tunjuk kawasan sekolah boleh bawa 30 sahaja. Kan? Kerana apa? Dengan bawa laju kemungkinan berlanggar murid sekolah. Sebab itulah ditetapkan had laju. Teacher. Ya. Selalu nampak masa lagi typing. Oh, okey. Kalau pergi mana-mana jalan raya kamu akan nampak ya. Ini papan tanda had laju. Okey, melintas jalan raya. Inilah perkara paling penting. Mari kita tengok cara yang selamat melintas jalan raya. Okey, ini ialah siapa ni? Arik ke? Ryan ke? Saya tengah fikir. Dia orang besar. Macam mana saya nak lintas ni? Dia orang besar. Ya, orang besar. Kereta terlalu banyak. Macam mana saya nak lintas jalan? Okey, mesti peka. Kamu kena, yang pertama, stop. Kalau kamu nampak ada papan tanda. Okey. Yang kedua, mata kena buka. Janganlah mengantuk masa nak melintas jalan. Ya, kamu kena lihat sekeliling. Yang ketiga, dengar. Kadang-kadang kita pandang depan tetapi tiba-tiba ada bunyi motor yang lalu di belakang kita ataupun motor tu sedang nak datang dekat kita kan. Dah semakin hampir dengan kita. Jadi perlunya telinga untuk dengar apa-apa bunyi yang datang dekat. Okey. Cuba kamu tengok. Ini video pendek melintas di lintasan belang. Okey. Dalam cerita awal tadi, kanak-kanak tu melintas dengan ibunya, betul? Pegang tangan ibu dan melintas di ini. Kamu nampak tak belang putih? Belang putih. Kita panggil lintasan belang ataupun zebra. Zebra crossing. Zebra, tahu tak zebra? Haiwan kuda belang. Itulah dia lintasan belang. Okey, dan inilah tempat yang selamat. Cuba tengok. Semula perempuan ni pakai baju pink. Okey, semasa dia melintas, basikal berhenti, kereta pun berhenti. Okey, barulah dia melintas dengan selamat. Okey, teacher nak tunjuk satu video. Okey, ini 5 langkah ketika melintas. Kamu kena berhenti di bendul ataupun bahagian tepi jalan tu kena berhenti. Kemudian pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan semula. Okey, kemudian dengar. Kan tadi lihat, kemudian dengar.
Bila dengar fikir, selamat ni, tak ada apa-apa bunyi, jalan pun clear. Barulah kamu melintas. Okey? Sekejap, teacher back video ni. Teacher nak tunjuk kamu. Okey, cuba lihat kanak-kanak ni ya. Garisan. Berdiri di belakang garisan. Pandang kanan, kiri, kanan. Dengar bunyi dan melintas. Okey. So, kita tengok semula macam mana kanak-kanak ni melintas. Sampai di tepi jalan ni, berhenti. Tengok kanan, kiri dan kanan semula. Melintas. Sambil tu tengok kan tak ada bunyi motor datang. Okey? Itulah dia cara melintas dengan selamat. Tak boleh terus lintas je. Tak tengok terus jalan. Nanti bermakna kemungkinan kena langgar. Okey. Jadi kamu bersedia tak dengan soalan? Semua orang boleh buka mic. Teacher nak bagi beberapa soalan untuk kamu jawab. Ya, beri idea, lihat gambar yang teacher tunjukkan, fikir apa kesalahan yang dilakukan. Okey? Okey. Ini soalan pertama. Adakah ini selamat? Seorang kanak-kanak hendak melintas. Selamat atau tidak? Selamat atau tidak? Sebab dia jalan situ. Dia jalan seorang. Ya, siapa? Dia jalan seorang. Okey. Dia jalan keseorangan nak melintas sangat bahaya. Mesti ada ibu atau bapa atau orang yang dewasa. Okey. Kamu nampak bahawa kanak-kanak ni berdiri di mana? Kanak-kanak berdiri di lorong basikal atau kanak-kanak berdiri di zebra crossing? Laluan belang. Lorong basikal. Betul atau salah cara kanak-kanak ni? No. Salah. Ya, salah. Sepatutnya kanak-kanak ini berdiri di sini. Okey? Berdiri di atas laluan belang. Okey. Seterusnya, cuba tengok soalan ini. Tengok gambar. Adakah ini selamat? Ya, tidak selamat kerana kanak-kanak ini kan tumpuk tu dia kan kanak-kanak tu sekejap saya nak sedialah 1 2 3 cus nak terus lari. Ini ialah perbuatan yang tidak selamat. Kamu tak tahu kereta atau basikal atau lori datang dari arah yang mana. Okey? Yang penting pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan, lihat, dengar bunyi. Kalau semua okey baru jalan. Okey, seterusnya adakah ini selamat? Siapa nak jawab? Boleh buka mic. Ya, kenapa tak selamat? Tak selamat sebab apa? Dia main apa? My phone. Cakap apa? Dia main sebab dia main phone. Dia tidak fokus. Ya, sepatutnya kita nak melintas, kita pandang depan. Dengar bunyi. Betul? Tapi dia pandang telefon. Alamak. Kalau Tarik. motor yang datang pon kan akan horn dia. Okey.
Nak rosak Seterusnya, kertas ni kan cikgu suruh buat. okey, cuba tengok apa yang berlaku semasa kanak-kanak ini melintas. Adakah cara Dia ini main apa? selamat? Main bola. Kenapa tidak selamat? Sebab dia bola dekat main bola dah main game. Seorang main bola, seorang main handphone. Okey, cara ini tidak selamat sebab bola itu bergolek, ya. Mungkin bola akan pergi ke jalan yang lain. Sepatutnya handphone kena simpan dahulu dan sepatutnya bola mesti dibawa, angkat dan kepit dulu. Tak boleh ditendang. Ya, sebab bola akan bergolek ke tempat lain dan itu lebih membahayakan kanak-kanak ini. Okey. Dan ini soalan akhir sekali dari teacher. Cuba fikir, adakah kanak-kanak ini selamat melintas? Selamat. Ada yang jawab selamat, ada yang jawab tak selamat. Okey. Ada yang cakap selamat. Okey, kalau siapa yang jawab tak selamat, kenapa? Sebab kereta dia bergerak tapi dia berjalan. Dia bawa kadang poket tangan je. Oh, macam relax je ya. Berjalan tu macam jalan tepi pantai ya. Okey. Sebenarnya cara ini adalah tidak selamat. Kerana apa? Okey, ada perkara yang kamu kena perhatikan semasa melintas. Yang pertama, cara ini tak selamat sebab dia tidak melintas di laluan belang, zebra crossing. There is no zebra crossing here. Okey, itu sudah bahaya. Bahaya yang kedua, apabila dia melintas melalui kenderaan yang besar. Okey, sepatutnya tunggu bas ni pergi jalan dahulu. Ya, kamu tak boleh melintas dalam keadaan macam ni. Kamu akan terberhenti dekat tengah. Bahaya. Kena biarkan bas tu lalu dulu, biarkan lori tu lalu dulu. Bila kamu boleh nampak tak ada kenderaan besar, barulah kamu melintas. Sebab apa? Kalau ada motor tiba-tiba di sini, bahaya tak? Kamu tak nampak motor kan? Kalau tersepit. Okey? So itu sahaja hari ini. Ya, okey, kita akan menghasilkan lampu isyarat. Sekejap lagi teacher akan bagi dan minta jawab kuis. Ya, teacher akan bagi kuis tentang tanda, papan tanda. Okey, nanti kamu boleh jawab. Minta mama ke bantu nanti untuk kuis ya. Okey, so sekarang kita nak buat lampu isyarat. Okey, now take out your papers. Do you have your paper? One piece of paper. Yes, Sekarang lampu isyarat yang kita tahu Buat apa? atas warna, Warna mami. yang kedua warna Tak apa pegang tu. dan paling bawah warna hijau. Okey, ambil bentuk bulat. Ada tak? Mana bulat? Tempat bulat abang tadi. Apa? Betul tu. Ada Telur. Ada tak? Aduh. Tepi. Kat tempat cedok. Mana tak ada. Nampak. One for mami, one for abang. Ada bentuk bulat ini. Tak lagi lah. Ini ialah selotip. Basah lagi. Sebab kita nak buat traffic light berbentuk bulat. Okey. Kamu ambil pen sewarna-warna apa? Yang pertama warna apa tadi? Traffic light warna merah. Okey. Tanya. Besar nanti ya. Kenapa je? Kenapa teacher? Warna merah. Sekejap. Traffic light warna merah. Bulat. Bulat, itu bulat je. Okey, ini ya traffic light warna merah. Cuba buat bulat di atas kertas ini. Ni. Ikut je. Cuba buat. Okey, cuba buat. Bang. Buat bulat.
selepas warna merah, nampak ni? Dah siap. Okey. Teacher. Selepas warna merah ialah warna Teacher. Hana. Kuning. Hana punya ibu belum siap lagi buat. Ya. Hana tak tahu nak buat sebab Hana tak ada meja. Oh, okey, Hana tak tak apa. ada meja. Lepas ni Hana Hana ada buat ya. bilik Hana. Slow. Okey. Hana ada bilik Mami. Kemudian selepas warna kuning, warna hijau. Ya. Okey. Warna hijau. Okay, teacher dah dapat 3 warna merah, hijau, merah, kuning dan hijau. Okey. Selepas ni kamu ambil masa, kamu warnakan merah untuk berhenti. Kemudian kamu warnakan kuning. Teacher dah siap. Okey, dan warnakan hijau, warna penuh-penuh. Ya, nanti tangkap gambar bagi pada teacher. Okey, tangkap gambar dan masukkan dalam grup WhatsApp. Nanti mama bantu. Okey? So, masa nak habis sampai situ saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok waktu yang sama. Kita akan belajar benda baru